Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala asy-syaikhu asy-syarikhu Muhammad Asy-Syirbini al-Khatib rahimahullahu ta'ala. Walhamdu al-lafzi lughatan. Al-thana'u bil-lisani 'ala al-jamili. Baca sinilah Al-thana'u bil-lisani 'ala al-jamili al-ikhtiyari 'ala jihati at-tabjili ay at-ta'zimi سواء تعلق بالفضائل وهي النعم القاصرة أم بالفواضل وهي النعم المتعدية. فدخل في الثناء الحمد وغيره، وخرج باللسان الثناء بغيره كالحمد النفسي. وبالجميل الثناء باللسان على غير الجميل، إن قلنا برأي ابن عبد السلام أن الثناء حقيقة في الخير والشر. وإن قلنا برأي الجمهور وهو الظاهر أنه حقيقة في الخير فقط، ففائدة ذلك تحقيق الماهية أو دفع إرادة الجمع بين الحقيقة والمجاز عند من يجوزه. وبالاختيار المدح فإنه يعم الاختياري وغيره. تقول مدحت اللؤلؤة على حسنها دون حمدتها. وبعلى جهة التبجيل ما كان على جهة الاستهزاء، نحو ذق إنك أنت العزيز الكريم، سورة الدخان. وعرفا ينبئ عن تعظيم المنعم من حيث إنه منعم على الحامد أو غيره، سواء كان ذكرا باللسان أم اعتقادا ومحبة بالجنان أو عملا وخدمة بالأركان، كما قيل البحر الطويل فعول مفاعيل أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبا. Jadi kata apa namanya Syekh Asy-Syarih kita, Alhamdulillah, ini perbahasan ni lah tentang puji ya. Jadi perbahasan tentang puji ni ada beberapa lah. Perkataan seerti dengan dia. Seperti Alhamdu makna puji. Kita dalam bahasa Arab sama bahasa Melayu sama sajalah. Alhamdu, as-sana'u, al-madhu. Jadi ini disebut namanya
Jadi bila kita puji Allah Ta'ala, Alhamdulillahirabbil alamin, kita tak bahas. Alhamdulillah. Jadi kita kata Alhamdulillah, alif lam, sama ada lil jins ataupun lil istighraq. Kita terjemah segala puji maknanya pada alif lam itu mengandungi semua puji. Istighraqiyah, semua sekali. Pada dalam kitab-kitab lain disebut puji apa nama ni, Tuhan akan apa nama ni, akan dirinya, puji Tuhan akan makhluknya, puji makhluk akan Tuhannya, dan puji makhluk sesama makhluk. Jadi semua sekali puji itu baliknya, hakikatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala seperti kita terangkan dahulu. Jadi di sini dia nak terangkan apa beza di antara alhamdulillah, apa beza di antara as-sana'u, dan apa beza dengan al-madhu. Dan apa beza yang penting ialah nak terangkan apa beza di antara alhamdulillah dengan asyukur. Puji dengan bersyukur. Apa yang beza? Ini perbincangan tu jadi panjang lah. Perbincangan jadi panjang. Itulah. Kita terangkan ulama-ulama kita ni di dalam menentukan ta'rif. Ini adalah ilmu apa nama ni? Ilmu mantik. Supaya ta'rif itu jadi kuat dan boleh dipegang, supaya apa yang masuk dalam ta'rif tidak terkeluar dan apa yang terkeluar daripada ta'rif tidak dimasukkan. Tengok apa yang dikata di sini. Kata Syekh kita Asy-Syarbini rahimahullah taala, walhamdulillah. Walhamdulillah. Alhamdulillah ini puji dalam bentuk lafaz, maknanya ucapan puji lah kata. Ucapan pujian itu lughatan dari segi bahasanya. Jadi dibaca badai dengan maksud lughatan, ini masyhur di naz'il khafi. Dan asalnya ialah apa nama fil lughati, maka dibuang apa nama huruf jar yang khafi itu dibuang, maka orang Arab menandakannya dengan memasukkan. Jadi lughatan ini banyak setengah ulama mula menyatakan boleh juga kita kata dia adalah hal hal. Tapi ini hal pada apa nama ni mubtada, itu ada suatu apa nama ni pandangan di dalam menentukan siapakah sahibul hal. Biasa sahibul hal adalah fa'il dan maf'ulun bih. Di sini sahibul hal ialah mubtada, itu masuk dalam bab khilaf. Biasanya kita kata dia mansub li naz'i al-khabar lughatan, fil lugh. Jadi ucapan apa namanya, ucapan puji itu dari segi bahasa, maknanya dari segi bahasa Arab, as-sana'u bil lisani 'ala al-jamil al-ikhtiyari 'ala jihati at-tabjil. Kemudian kita buang ayat itu sekejap. Sawa'un ta'allaqa bil fada'ili. Kemudian kita tinggal yang dalam kurungan tu. Am bil fawadi. Habis. Itu ta'arif. Itu ta'arif. Yang lain itu keterangan kepada apa yang dimaksudkan oleh ta'arif. Jadi kita baca dulu keterangan tentang ta'arif tanpa kita merujuk kepada penerangan oleh apa namanya asy-syarih. Jadi yang dikatakan puji, ucapan pujian itu ialah as-sana'u. Susah sikit bahasa Melayu. Sama saja. Kita puji, semua puji. Tanak pun puji, madh pun puji, hamdun pun puji. Jadi di sini dia nak terangkan tentang puji, ucapan puji pada alhamdulillah tadi. Tapi makna dia ialah as-sana', puji juga. Itu terjemah dia. Tapi ni kata perkataan seerti lah. Tapi as-sana' ini dia makna dia lagi luas. Lagi luas. As-sana' dia mencakupi alhamdulillah dan mencakupi juga apa namanya al-madhu. Begitu. Kemudian al-madhu itu pun apa namanya dia lebih luas juga. Alhamdulillah dia banyak syarat. As-sana' umum. Madhu lebih apa namanya sikit-sikit. Alhamdulillah lagi sikit. Ta'rifnya lagi banyak syarat. Banyak syarat. Umumnya puji saja. Kalau kita kata alhamdulillah huwa as-sana'. Puji alhamdulillah itu ialah as-sana'. Dengan makna sana itu, kalau itu makna sama saja.
Tapi nak kata puji yang as-sana' yang jenis mana? Yang pertama ialah as-sana'u bil lisan. Puji dengan lidah. Kalau as-sana' saja boleh dengan benda yang lain, dengan lisan, dengan anggota, dengan hati boleh. Tapi puji, ucapan puji khusus untuk lisan, bil lisan. Alal jamili al-ikhtiyar, di atas keelokan. Di atas keelokan sesuatu yang dibuat dengan tidak ada unsur paksaan. Tidak ada unsur paksaan. Maknanya dia mengikut pilihan. Boleh buat begini, boleh buat begini, tapi dia buat yang elok. Dia buat yang baik. Itu dipanggil al-ikhtiyari. Kalau tak ada pilihan, boleh satu bentuk saja. Itu dipanggil ittirari. Alal jamil, di atas perbuatan. Di atas perbuatan yang elok. Kelakuan yang elok. Ataupun benda yang elok. Puji dengan lisan. Puji dengan lisan di atas sesuatu yang elok. Sesuatu yang baik. Al-ikhtiyari dengan tidak terpaksa. Puji itu puji dengan sukarela. Maknanya puji dengan sukarela. Ala jihati tabjil. Dengan maksud jihah ni maknanya arah at-tabjil, makna at-tabjil memuliakan. Nama ni di situ disebut ayat ta'zim. Maknanya membesarkan, mengagungkan. Dia puji dengan lisan dia dengan maksud kerana jihad di sini. Dengan tujuan min ajli, kerana tujuannya ialah untuk membesarkan. Untuk membesarkan ataupun untuk memuliakan. Tujuannya. Jadi puji itu kerana apa? Untuk memuliakan. Sawa'un ta'allaqa bil fadaili. Sama ada puji itu berkait sawa'un, sama ada, sama saja, sawa'un sama saja, sama ada berta'alluq oleh puji itu, berta'alluq oleh sana itu, maknanya berkaitan oleh ucapan puji itu dengan al-fadail. Fadail maknanya kelebihan, kelebihan atau keelokan. Wah, kemudian dia kata bil fadail maknanya pada fadilah. Fadilah maknanya ada kelebihan, keelokan. Wahia ni'am al-qasir. Fadilah ialah nikmat. Kebetulannya fawadil dan fadail adalah nikmat semuanya. Cuma fadail ialah nikmat yang macam mana? Kelebihan yang macam mana? An-ni'am al-qasir. Dan nikmat yang yang terhad. Yang terhad. Maknanya terhad pada diri dia saja. Diri saja. Contohnya semayang. Itu fadilah. Ilmu. Itu fadilah. Itu maknanya cantik. Itu fadilah. Fadilah maknanya pada dirinya saja. Dia tidak melampau pergi pada orang lain. Ambil fawadil. Fawadil itu maknanya yang sampai kena pada orang lain. Ada ilmu dan dia mengajar pada orang lain. Dia ada duit. Dia bukan ada kaya. Kaya itu fadilah. Dia gunakan untuk diri dia. Kemudian dia bagi pada orang lain. Zakat untuk umpamanya itu jadi bil fawadil. Wahia ni'am al-muta'addi. Itulah nikmat-nikmat yang sehingga melampaui. Maknanya diberi pada orang lain. Maknanya hasil itu tidaklah terhad pada diri. Jadi kita orang mukmin digalakkan menjadi menjadi dia ada fi'il ni, dia ada fi'il lazim, dia ada fi'il muta'addi. Fi'il lazim ni dia hanya memerlukan pada fa'il saja. Dan muta'addi dia perlu pada fa'il dan dia perlu pada maf'ulun bih. Orang mukmin itu yang baiknya ialah bukan baik untuk dirinya saja, tapi kebaikannya itu dialah melampau. Maknanya melampaui dirinya. Maknanya melampau. Maknanya pelampau tu, maknanya melampau itu melebihi, buat itu lebih daripada kepentingan diri dia sehingga dia membantu orang lain, sehingga orang lain pun dapat kelebihan. Maka itu mukmin yang sifat baiknya adalah lebih baik. Jadi itulah makna puji.
Itulah makna alhamdu al-lafzi, iaitu pujian dengan lidah atas suatu keelokan yang secara sukarela dengan tujuan untuk membesarkan. Sama ada keelokan itu dalam bentuk nikmat yang terhad kepada mempunyai diri, ataupun nikmat itu dalam bentuk nikmat yang sehingga mengenai pihak yang lain. Itu lebih kurang. Itu makna alhamdulillah. Okey. Yang diterangkan satu-satu tentang ta'rif. Pada khalafi tana'i alhamdu wa ghairuhu. Semasa dia kata alhamdu huwa tana'. Puji itu ialah puji. Kemudian dia berkata huwa tana' wa ghairuhu. Maka bila kata setakat huwa tana' saja, maka termasuklah alhamdu wa ghairuhu dan kata yang seerti dengan banyak lagi lah. Kalau setakat itu saja. Alhamdu, al-madhu, wa syukru, ada banyak lagi di situ. Termasuk semuanya termasuk di dalam at-tana'. Wa kharaja bil lisan at-tana'u bi ghairihi kalhamdi an-nafsi. Dia dah tambah dengan ta'rif at-tana'u bil lisani, dengan lisan. Bila dah tambah dengan lisan, maka terkeluarlah puji at-tana' dalam bentuk yang lain. Bentuk dengan lisan, dah sana' tak boleh. Kata tana' dia luas. Luas. Bila alhamdu, dia dengan lidah. Dengan lidah. Maka terkeluarlah yang selain daripada dengan lidah. Seperti puji di dalam diri. Alhamdu an-nafsi. Puji di dalam diri. Tidak zahir dia punya ibarat dia. Tidak zahir dia punya ayat dia. Tidak zahir. Tidak nyata lah. Gitu. Jadi puji dalam diri ini tak sebut dengan lidah. Tidak dipanggil dia alhamdu alhamdu al-lafz. Wabil jamil yang dimaksudkan dengan huwa at-tana'u bil lisan 'ala al-jamil, di atas kecantikan, puji di atas yang cantik, yang elok tadi. Apa ni boleh? Dia bil hamdi bil jamil at-tana' bil lisan 'ala ghairil jamil. Gitu. Bila dia masukkan dengan keelokan nama ni ala nama ni keelokan bil jamil tadi kalhamd an-nafsi wa bil jamil at-tana' bil lisan ala ghairil jamil. Jadi kalau kita puji tapi puji bukan benda yang elok, benda yang tak elok tapi puji juga, benda itu tak bagus, tapi kita puji juga, baru cantik, baru apa nama ni, orang yang pandai mencuri contohnya, mencuri. Tapi mencuri itu sehingga tidak mencederakan siapa-siapa dan orang pun tak tahu, kita memuji dia. Itu puji juga, puji atas yang tidak baik. Puji atas yang tidak baik. Maka dia kata bil jamil, dengan yang baik saja. Bil jamil. Kalau puji tapi yang tak baik, maka itu tak masuk dalam ta'rif alhamdu al-lafzi. Itu maknanya. In qulna bi ra'yi Ibn Abdissalam. Jadi ta'rif ini mengikut ta'rif oleh Syekh Ibn Abdissalam, Sultan Ulama Izzuddin Abdissalam. Izzuddin Ibn Abdissalam. Ini kata dia, anna thana'a haqiqatun fil khair wasyarr. Jadi kalau maknanya Syekh Izzuddin Abdissalam menyatakan bahawa alhamdu itu boleh jadi dua. Hakikatnya dia boleh terbahagi dua. Puji yang baik pun boleh, puji yang buruk pun. Itu makna kedua-duanya adalah puji dari segi bahasa. Hakikat semuanya bukannya majaz, bukan satu hakikat dan bukan satu majaz. Bukan makna puji itu yang baik itu puji hakikat. Puji yang buruk itu puji dari segi majaz ataupun figuratif, speech maknanya dia puji yang sebenar itu ada dua, baik ataupun buruk. Kerana itu dalam ta'rif untuk mengeluarkan yang buruk. Maknanya alhamdu al-lafzi ialah puji yang baik saja. Itu maknanya. Kenapa Syekh Ibn Abdissalam, Syekh Izzuddin Ibn Abdissalam menyatakan kedua-duanya itu baik. Puji itu ada terbahagi dua. Sama ada puji baik ataupun puji buruk.
Itu diterangkan oleh para ulama, antaranya dia berpegang kepada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Sahih Al-Bukhari, antaranya kitab Al-Janaiz, babu tana'u alal mayyit, tana'u alal mayyit, tana'un nasi alal mayyit, kitab bahagian jenazah, bab mengenai uji manusia ke atas mayat. Maka antaranya dibawa hadis oleh Imam Al-Bukhari, antum syuhada'ullahi fil ardi, antum syuhada'ullahi fil ardi, faman athnaytum alaihi bi khairin fahuwa khairun, faman athnaytum alaihi bi syarrin fahuwa bisyarri fahuwa syarr. Antum syuhada'ullahi fil ardi, faman athnaytum alaihi bil khairi fahuwa khairun, faman athnaytum alaihi bisyarri fahuwa syarr. Kamu semua ini, orang Islam, yang merupakan saksi-saksi Allah Subhanahu wa taala. Merupakan saksi-saksi Allah Subhanahu wa taala di dalam bumi, dalam dunia. Barang siapa yang kamu bersaksi ke atasnya, barang siapa faman athnaitum, barang siapa yang kamu puji ke atas orang itu dengan kebaikan, itu puji dengan kebaikan, fahuwa khairun, maka orang itu adalah baik. Dan barang siapa yang kamu puji dia itu dengan keburukan, ini puji dengan keburukan. Athnaitum alaihi bisyarri, puji dengan kejahatan, fahuwa syarrun, orang itu adalah orang yang jahat. Itu maknanya. Dan itu kata Syekh Ibn Salam, maknanya dari segi bahasanya ialah as-sana'u, boleh puji untuk baik, puji untuk jahat. Pasal Nabi sebut juga asnaitum alal khairi wa asnaitum ala asyad. Jadi bila bagi ta'rif ni, maka kita keluarlah maksud alhamdulillah itu tidak kira yang buruk, kira yang baik saja. Kira yang baik saja. Gitu. Wa in qulna bi ra'yil jumhur, kalau kita tak ikut pandangan Syekh Abdul Salam ni, bahawa zahir, dan itulah yang lebih kuat dalam dua ihtimal itu. Yang lebih kuat ni ialah annahu haqiqatun fil khairi faqat. Jadi kalau sebut alhamdulillah tak termasuk yang buruk, termasuk yang puji itu puji yang elok-elok saja. Itu maknanya. Kalau begitu tak payah tambahlah bil jamin, tak payah tambah. Puji itu memang makna bil jamin. Bil khabith tadi. Bil syarri tadi. Tapi oleh kerana ambil kira pendapat Syekh Ibn Abdul Salam, Izzuddin Abdul Salam, maka disebutlah adal jamil, adal jamil, adal ikhtiyar. Wa huwa zahir, zahirnya maknanya yang kuatnya dalam dua ihtimal pada makna lafaz itu ialah pendapat jumhur, annahu haqiqatun fil khairi faqat. Fa faidatu dzalika, dan faedah daripada yang demikian itu yang sebut dalam ta'rif itu adal jamil itu dia tahqiqul mahiyah, mengesahkan makna alhamdu itu. Biasa makna alhamdu ialah puji dalam bentuk yang baik saja. Puji dalam bentuk yang baik saja. At-tana'u, dia boleh puji baik, puji buruk boleh. Tapi yang ni puji yang baik saja. Dia kata puji yang baik saja. Kalau at-tana' boleh puji yang buruk pun boleh, seperti kita baca hadis tadi. Atau ini faedah dia, sebab dia tambah al-jami'. Atau dafa'u iradatil jam'i bainal haqiqati wal majaz. Dan untuk mengelak daripada menghendaki dengan mengumpulkan di antara hakikat dan majaz di dalam ta'rif. Jadi bila ta'rif kita kata nak bagi ikut ilmu mantik ni, nak bagi yang tepat. Kalau hakikat dengan majaz dia bercampur dalam tu, maka ta'rif itu tidak akan nanti dia akan jadi lebih luas. Yang tak termasuk pun akan masuk. Jadi ta'rif itu tidak elok dari segi ilmu mantik. Itu maknanya.
Jadi dia kata dia buat begini dapatlah mengelakkan daripada orang yang menyatakan ta'rif itu dengan makna puji yang dalam bentuk majas dan juga puji dalam bentuk hakikat. Yang nak di sini ialah puji dalam bentuk hakikat saja. Inda man yujawizuhu, di sisi orang yang mengharuskan. Jadi biasanya kaedahnya ialah asal pada kalam itu al-aslu al-haqiqah. Asal pada apa nama ni suatu cakapan bahasa Arab dikira hakikat. Sehinggalah ada tanda-tanda qarinah yang menunjukkan bukan yang dikehendaki, maknanya di situ ialah hakikatnya. Itu dia akan menjadi majas. Majas. Contohnya tangan. Ada kala kita nak guna tangan yang betul, ada kala maksud tangan itu di dalam kuasa saya. Tangan saya terluka. Itu maknanya hakikat. Tangan betul. Tanah itu di dalam tangan saya. Itu maknanya dalam kuasa. Itu maknanya. Jadi macam mana kita nak kata qarinah pada maksud tanah itu di dalam tangan saya itu bukan tangan yang hakikat. Tanah pun memang tak muat dalam tangan. Itu antara qarinah. Qarinah. Tapi tanah itu apa nama ni, tangan tu yang tanda tangan yang menguruskan apa nama ni, yang menguruskan tanah. Indaman yujawizuhu, di sisi orang yang mengharuskan. Ini ada juga nama yang mengharuskan berkumpul antara hakikat dan majaz sekaligus. Dan keduanya dikehendaki daripada itu ialah makna yang hakikat kedua-dua. Jadi disebut dalam kitab yang lain, itulah pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i yang memisahkan di antara hakikat dan majaz. Tak boleh sekali, tak boleh makna dia sekali dalam satu ayat, itu tak boleh. Yang dikehendaki tangan yang sebenar dan juga tangan apa namanya, tangan yang majas. Itu boleh. Ada perkataan yang dibolehkan. Perkataan lain. Perkataan lain. Dibolehkan. Hakikat dengan majas bercampur. Jadi yang menyatakan tak boleh ni ialah ulama' balaghah. Ulama' balaghah menyatakan tak boleh. Kalau ada tanda qarinah menunjukkan majas, maka dia bukan hakikat. Kalau hakikat dia bukan majas. Kalau majas dia bukan hakikat. Gitu. Tapi Imam Asy-Syafi'i dia mengikut kaedah usuliyin, kaedah apa nama ni, ulama usul fiqh. Jadi ada setengah-setengah perkataan dia berkumpul makna majas dan makna hakikat. Yang ni bila kita baca kitab usul fiqh kita akan jumpa banyak lagi. Dia haluslah dia punya apa nama ni, pilihan pada nak buat ta'rif alhamdulillah itu ambil kira juga dari segi aspek usul fiqh. Usul fiqh ni tengok makna keterangan perkataan tu setakat mana jelas. Kalau yang kata tangan itu setakat mana maknanya tangan yang ini dan tangan dengan makna-makna yang lain dari segi apa nama ni, penggunaan sastra. Wabil ikhtiyari al-madhu. Jadi al-madhu ni puji juga kita kata. Tapi dia puji yang lagi umum daripada alhamdulillah. Tak lagi umum. Yang ni dia boleh puji saja dengan perkara yang bukan ada unsur apa nama ni, pilihan. Yang tak ada pilihan. Apa dia? Fa innahu ya'umul ikhtiyariyya wa ghairuhu. Maka dia mencakupi yang apa namanya, pujian bagi nikmat yang mana-mana. Bagi nikmat yang diberi itu sama ada apa nama ni, nikmat atau kelebihan atau keelokan itu sama ada dengan apa nama orang tu memilih buat begitu, dia boleh pilih antara dua, ataupun apa nama ni yang tidak boleh dipilih, satu je, persen tu je, satu persen saja. Taqulu, contohnya kau kata madahtu al-lu'lu'ata ala husniha. Saya memuji batu permata itu di atas keelokan. Jadi batu permata ni memang cantik. Jadi kita puji. Itu, sedangkan batu permata itu tak ada pilihan. Nak jadi macam mana dia tak boleh. Buat diri dia sendiri tak ada unsur pilihan, tak boleh. Tak ada. Itu maknanya tak ada ikhtiyari, tak ada ikhtiyari. Kalau puji orang itu apa nama dengan sebab apa nama ni, dia memelihara anak yatim, itu maknanya dia ada pilih. Kan tak ada pilih. Duna hamidtuha. Tidak sama dengan kata hamidtuha. Jadi tak boleh pakai
hamid Tuhan. Pakai madah Tuhan. Ha tu balik pada lu'lu'ah tadi lah. Itu makna dia. Jadi makna alhamdu itu dia mencakupi juga perbuatan, tidak mencakupi apa nama ni, perbuatan yang terpilih, terpilih yang boleh dipilih. Tapi ala jihati tabjil, dan di dalam ta'rif dengan maksud, ala jihah di sini makna dengan maksud untuk membesarkan, maka ala jihati istihza, maka dia mengeluarkan daripada ta'rif. Bila sebut ala jihati tabjil, maknanya yang di atas ala jihati istihza, dengan tujuan untuk menghina, untuk merendahkan, maka itu walaupun bentuknya nampak macam puji, tapi itu bukan puji. Dari sisi ta'rif alhamdu al-lafzi. Nahwu seperti kata engkau, tanduk innaka antal azizu al-karim. Rasalah oleh engkau, sesungguhnya engkau adalah merupakan orang yang perkasa lagi orang yang mulia. Ini kena rujuk pada tafsir lah di sini. Itu katanya kepada Abu Lahab, kepada Abu Jahal. Dia berkata pada Nabi, akulah orang yang azizun, akulah yang paling perkasa, akulah paling mulia, al-karim, akulah paling mulia di seluruh apa nama ni, lembah Mekah ini. Akulah yang paling mulia, akulah yang paling perkasa. Kemudian bila sampai akhirat, masuk dalam neraka. Maka malaikat yang menjaga neraka itu berkata kepadanya, Zuk, rasalah. Rasa apa dia? Rasa azab api neraka itulah. Innaka antal azizul karim. Sesungguhnya engkau adalah orang yang sangat perkasa dan orang yang sangat mulia. Jadi nampak macam puji, tapi dalam bentuk kawan tu kena seksi. Itu maknanya bukan puji alhamdulillah. Itu maknanya al-istihza. Itu maknanya menghina. Menghina. Dengan dia panggil menyanyi. Mana sindir lah, sindir. Engkau kan orang yang mulia, engkau kan orang yang perkasa. Kalau itu tidak dipanggil puji yang mengikut ta'rif alhamdulillah. Wa urfan, dan dari segi urufnya pula, uruf di sini maknanya dari segi istilah. Istilah dari segi kebanyakan orang guna. Kadang-kadang ada uruf untuk bidang masing-masing. Jadi ini lebih uruf pada yang lebih umum lah, penggunaan yang lebih umum. Alhamdu itu yumbi'u an ta'zimin mun'im min haitsu innahu mun'imun 'alal hamid aw ghairihi. Dari segi urufnya ialah ucapan pujian itu memberitahu tentang membesarkan. Maksudnya memuliakan orang yang memberi nikmat itu. Maknanya orang yang dapat nikmat itu memuliakan orang yang memberi nikmat itu. Min haitsu innahu mun'imun. Sekira-kira untuk menunjukkan bahawa dialah yang memberikan nikmat. Memberikan nikmat alal hamid, kepada orang yang tukang puji dia. Jadi dia puji dia kata bagus, dia ni baik, dia ni pasal dia dah buat sesuatu yang baik untuk kawan yang puji tadi. Au ghairihi 'alal hamid au ghairihi, ataupun dia buat baik bukan kepada orang yang tukang puji tadi, tetapi kepada anaknya, ataupun kepada keluarganya, ataupun orang-orang di bawahnya, ataupun orang kampung dia. Jadi dia puji itu tujuannya kerana apa? Untuk membesarkan orang yang memberi nikmat pada dia tadilah. Sawa'un kana dzikran bil lisan, sama ada, sama ada yang demikian itu dia menunjukkan membesarkan orang yang memberi nikmat tadi dengan cara dzikran bil lisan, dengan menyebut dengan lisan, i'tiqadan, ataupun dia i'tiqad ada dalam hati dia, mahabbatan bil jinan, dan rasa sayang dengan dalam hati, amalan wa khidmatan, ataupun dengan cara dia buat kerja dan juga menunjukkan khidmat bil arkan, dengan anggota tubuh badan. Jadi maknanya hampir menyamai dengan syukur dari segi uruf. Jadi dalam banyak kitab dia tak terangkan dari segi urufan tak ada. Maknanya dia beza terus antara alhamdulillah dari segi lugatan sama sekali dengan wasyukur. Tak ada alhamdulillah
al-urfi tak bagi. Tapi Syekh Asy-Syarbini dia menyebut ada alhamdu apa nama al-lafzi ini fi lughah dan alhamdu al-lafzi fil uruf fil uruf. Apalah. Tapi yang uruf ni hampir menyamai dengan asyukru. Nanti kita akan baca sekali lagi tentang asyukru. Kama qila, sebagaimana dikatakan oleh penyair. Jadi di sini dia dah bagi dah apa nama al-bahru at-tawil. Baham tawil iaitu dengan terpilah dia fa'ulun mafa'ilun. Fa'ulun mafa'ilun. Adalah beberapa zihar. أفادتكم النعماء مني ثلاثة يد ولسان والضمير المحجبة. Memberikan faedah kepada kamu oleh nikmat, oleh nikmat yang kamu beri itu, yang kamu bagi kebaikan kamu kepada aku itu, maka dapat memberi faedah kepada kamu minni daripada aku salatatan. Afadatkum an-ni'ma'u salatatan minni salatatan. Dari segi tiga dapat daripada saya tiga benda. Dapat daripada saya tiga benda dapat daripada saya. Kamu bagi nikmat saya dapat tiga benda. Pertama ialah yadi. Dari segi anggota saya, jadi kamu dah bagi nikmat pada saya akan beri faedah menggunakan anggota saya untuk bantu, tolong, untuk berkhidmat pada kamu. Ya, dua lisan. Dan juga dapat pujian dari segi lidah saya akan sentiasa puji. Dhamira al-muhajjab. Dan juga hati, dalam hati al-muhajjab, yang apa nama ni, yang terlindung ni dalam hati. Dalam hati pun kita akan apa nama ni, terus memuji dia juga. Itu maknanya dia dari segi uruf. Dari segi uruf ialah kita puji itu bukan puji dengan lidah saja. Puji juga dengan perbuatan. Dan dari segi puji dengan hati itu ada perbahasan lah. Tapi ini kita ambil umum saja. Sampai di situ dulu untuk pada kali ini kita sambung insya-Allah. Wa syukru lughatan. Qul qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.